sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa dengan tujuan untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia, yakni Allah, maha mendengar lagi maha melihat setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba ini. Yang dihormati Ustaz Zaizul selaku pengurusi dan ahliatan kuasa surau, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas nikmat Allah panjangkan umur kita dalam hidup kita ini, sehingga kita sampai pada menghampiri bulan-bulan yang besar dalam Islam. Itu kita dah nak masuk bulan yang disebut dengan bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Syukurnya kerana Allah mustajabkan doa kita pada tahun yang lepas, di mana tahun-tahun yang sudah kita baca doa, ya Allah, pulangkanlah aku kepada bulan Ramadan, ya Allah. Bagilah peluang untuk aku kembali kepada tahun-tahun yang akan datang nanti, ya Allah. Lalu Allah mustajabkan doa kita. Sekarang kita dah menghampiri untuk masuki bulan Rejab. Bulan Rejab ni bulan yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mana masuk saja dalam bulan Rejab, ada sepotong doa yang Rasulullah baca dan Rasulullah ulang. Rasulullah baca, Allahumma barik li bi syahri Rejab wa barik li bi syahri Sya'ban wa ballighni bi syahri Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku dengan bulan Rejab, berkatilah aku dengan bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, ya Allah, agar aku sempat memasuki bulan Ramadan, ya Allah. Maknanya Rasulullah baca doa, ya Allah, kalau ditakdirkan aku mati pada tahun ni, ya Allah, matilah aku setelah mana aku berjaya masuki bulan Ramadan, ya Allah. Ni doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Kalau doa kita, ya Allah, biar sempat raya lah, ya Allah. Raya tu yang jadi keutamaan pada kita ni. Kita tak nampak, boleh jadi kita tak tahu kenapa yang Rasulullah baca doa bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kerana kalau kita baca dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak jumpa doa Rasulullah masuk bulan Rabiul Awal. Kita tak jumpa doa yang Rasulullah bila masuk dalam bulan Syawal, misal contohnya. Rasulullah masuk dalam bulan Zulhijjah, kita tak jumpa doa-doa demikian. Tapi kalau kita baca doa untuk masuk 3 bulan ini, Rasulullah beria sangat. Rasulullah baca doa dan Rasulullah ulang dan ulang baca doa naknya masuk dalam bulan Ramadan. Para hadirin boleh jadi para hadirin akan tanya, kenapa yang Rasulullah gabung terus 3 bulan itu? Kenapa yang Rasulullah minta sangat untuk nak masuk dalam 3 bulan ini? Ulama-ulama jawab, kerana 3 bulan ini merupakan bulan hadiah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cara Allah nak tunjuk sayang pada umat Muhammad, Allah jadikan pada kita ni bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang kita nak masuk sikit lagi ni, lepas pada bulan Rejab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan,
Ramadan tu satu cara Allah nak tonjolkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada ni, umat Muhammad dia tak dikenali dengan bulan, tak kenal bulan. Sebelum daripada datang Rasulullah, umat manusia tak sibuk nak cakap tentang bulan Ramadan. Waktu mana belum datang Rasulullah, umat manusia sibuk cakap tentang 4 bulan saja. 4 bulan yang disebut dalam Al-Quran. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah cerita waktu mana Allah mula ciptakan langit dan bumi, Allah jadikan kita ni kena lalu 12 bulan dalam hidup kita untuk menggenapkan setahun. Daripada 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan apa? Bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang disebut dengan bulan Rejab, yang kita nak masuk ni, bulan Rejab. Kemudian lepas itu Allah renggangkan bulan Zulkaidah, Zulhijjah, bulan Rejab, kemudian bulan Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah dan bulan Muharram. 4 bulan tu. Bulan Rejab Allah renggangkan. Lepas pada bulan Rejab yang kita nak masuk ni, kemudian Allah renggangkan terus kepada bulan Zulkaidah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram. Ramadan tidak dikenali. Bila dikenali Ramadan? Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tonjolkan bulan Ramadan. Kenapa Allah tonjolkan bulan Ramadan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya kerana umur umat Muhammad ini tidak sepanjang umur umat terdahulu. Umur umat terdahulu semua Allah jadikan panjang-panjang masa mereka hidup. Kita baca dalam kitab Nabi Nuh AS umurnya sepanjang 950 tahun. Kita baca dalam kitab Nabi Adam AS umurnya sepanjang lebih kurang 1000 tahun lebih. Tuan-tuan baca dalam kitab Sabilul Idkar wal Idbar disebut Nabi Ibrahim AS dia mula akil balik pada usia 120 tahun. 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita ni 120 tahun tinggal batu nisan dah tak mengerti. Nabi-nabi dahulu semua Allah jadikan panjang-panjang umur mereka hidup. Sampai umur umat Muhammad Allah jadikan pendek je umur kita ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. 60 tahun hingga 70 tahun ni nak sebutnya singkat je kita hidup. Nabi Ibrahim AS sampai 120 tahun. Tempat kita ni kalau Nabi Ibrahim tu 120 tahun baru mula akil balik. Tempat kita di 120 tahun tinggal batu nisan dah tak mengerti. Oleh kerana singkatnya masa kita hidup, macam mana kita nak menandingi amalan umat terdahulu? Allah anugerahkan pada kita bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan Allah jadikan satu malam yang disebut khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang lain dalam hidup kita. Satu malam je kita hidup. Dalam bulan Ramadan tu kamu dapatkan malam yang disebut dengan malam Al-Qadr. Satu malam je kamu dapat, sama dengan 73 tahun kamu beribadah pada Allah. Malam tersebut kita baca Quran, 73 tahun kita sedang membaca Al-Quran. Dalam hidup kita ni, sepanjang kita hidup, katakanlah Allah kurniakan pada kita 10 kali je kita dapat malam Al-Qadr. 10 kali je. Maknanya umur kita 730 tahun kita hidup dalam beribadah pada Allah. Malam Al-Qadr ini kita diajar supaya dapatkan. Bermula bila? Bermula daripada bulan Rejab lagi. Masuk bulan Rejab, kita dah mula masukkan dalam pemikiran kita, aku mesti dapatkan yang disebut dengan malam Al-Qadr dalam hidup aku. Satu malam je kalau aku dapat, kena 10 kali dalam hidup kita sepanjang umur kita. Umur kita ni kita dapat 60 tahun umur kita, 70 tahun umur kita, kita dapat 10 kali je. Maknanya usia kita 730 tahun. Kena 20 kali 1400 tahun lebih kita hidup. Hidup sekejap tapi pahala kita banyak. Allah dia nak tunjuk sayang lagi pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebelum daripada kita masuk bulan Ramadan, Allah jadikan 2 bulan, bulan bersiap untuk masuk bulan Ramadan. Allah jadikan bulan Rejab, Allah jadikan bulan Sya'ban. Bulan Rejab dan bulan Sya'ban ni bulan persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Supaya bila kita masuk dalam bulan Ramadan, kita tak terkejut nanti. Jangan ada orang kita bila masuk dalam bulan Ramadan, dia terkejut dalam hidup dia. Terkejut macam mana dalam hidup kita? Orang yang tak pernah baca Quran, tolong baca Quran. Kerana bila masuk dalam bulan Ramadan nanti, ayat-ayat Al-Quran yang panjang-panjang akan dibaca. Dalam bulan Ramadan, nak sebutnya turunnya nuzulul Quran, penurunan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah derma, tolong derma dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk dalam bulan Ramadan, dia tak terkejut dengan derma-derma yang banyak dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah dalam hidup dia mendengar kuliah dan tazkirah, tolong datang dengar kuliah dan tazkirah dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, kalau ada kuliah, ada tazkirah, dia tak terkejut dalam bulan Ramadan. Orang yang tak pernah datang ke surau ke masjid, tolong datang ke surau ke masjid dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Supaya bila masuk bulan Ramadan, surau dan masjid tak berapa terkejut tengok muka dia. Muka ni tak pernah nampak dalam bulan-bulan lain. Bulan Ramadan baru nampak balik. Saya rasa surau ni pun surau terkejut juga ni kot. Masuk je awal Ramadan, penuh orang datang. Tengah bulan Ramadan dah semakin kendur orang. Hujung bulan Ramadan, tinggal Tok Imam, Tok Bilal, Tok Siap, Tok Mudim je yang ada. Yang lain ghaibul ghuyub semula. Allah, dia nak suruh kita jangan bagi terkejut. Allah jadikan bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Sebenarnya alim ulama sebut lagi, bulan Rejab ni bukan sekadar nak suruh kita ni buat latihan yang besar nak masuk dalam bulan Ramadan. Tapi Allah nak didik pada diri kita. Bulan Rejab ni nak didik pada diri kita, ada perkara yang paling asas dalam hidup yang kamu kena bersiap untuk nak masuk dalam bulan Ramadan. Nanti kalau sekiranya kamu masuk bulan Ramadan, akan ada orang yang puasa tapi dia tak semayang. Akan ada orang yang puasa tapi dia tak tutup aurat. Akan ada orang yang masuk bulan Ramadan, dia sibuk dengan jaga puasa dia tapi tak baca Quran. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita ni jadi dekat dengan dia? Allah jadikan bulan Rejab. Bulan Rejab ini Allah jadikan satu malam yang disebut dengan malam yang dinamakan dengan Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj ini bulan Allah jadikan khusus dalam bulan Rejab. Tujuan apa Allah jadikan Isra Mi'raj ini? Tujuan nak suruh kita mula letak keyakinan dalam hidup kita bahawa hidup ini bukan untuk dunia saja, tidak. Tetapi kamu kena, dalam pemikiran kamu kena nampak di sana adanya yang namakan dengan perjalanan yang jauh dalam hidup. Isra Mi'raj ini nak ajar pada kita, jangan hidup ni guna akal. Jangan banyak hidup kita ni guna kepala kita saja. Jangan rasa kita cerdik hidupnya dengan yang disebut dengan akal kita. Tapi ada benda lagi yang boleh mencerdikkan dalam hidup kamu. Apa dia? Al-Quran Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh kita ni hidup yakin dalam hidup kita ni hanya Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan dalam hidup kita. Lalu Allah jadikan peristiwa Isra Mi'raj. Saya tak cadanglah nak cerita panjang tentang Isra Mi'raj ini. Tapi saya nak sebut begini saja. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Isra Mi'raj, Rasulullah termenung panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termenung panjang. Bila nak cerita tentang Isra Mi'raj ini kepada masyarakat, Rasulullah duduk menung. Bila Rasulullah begitu, Ummu Hani tanya Rasulullah, "Kenapa dengan kamu ya Rasulullah?" Rasulullah jawab, "Semalam aku diisrakan, semalam aku dimi'rajkan." Rasulullah cerita perjalanan dia. Waktu mana Rasulullah cerita tu, Ummu Hani bagi tahu terus, "Jangan cerita pada orang, ya Rasulullah. Kalau kamu cerita-cerita ni menyebabkan orang tak percaya pada kamu. Kamu diam-diam sudahlah." Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, bila dia balik daripada Isra Mi'raj tersebut, dia termenung tu, lepas pada tu dia termenung, tiba-tiba Abu Lahab tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termenung. Dia tegurnya Rasulullah. Dia tanya Rasulullah, "Muhammad termenung je pagi-pagi ni, ada cerita baru ke?" Rasulullah jawab terus, "Ya, ada cerita baru." "Cerita apa?"
semalam aku diisrakan, semalam aku dimi'rajkan. Abu Lahab tanya terus Rasulullah, Isra' Mi'raj tu apa dia? Isra' tu apa dia? Mi'raj tu apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Isra' perjalanan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, kemudian aku pulang balik pagi tadi. Lalu ditanya balik, kamu pergi bila Muhammad? Pergi semalam lepas Isyak. Lepas tu balik sebelum subuh tadi sampai dah. Lalu menyebabkan Abu Lahab tegur terus Rasulullah. Dia kata, Muhammad, ni cerita sensasi juga ni dia sebut. Ni kalau aku panggil orang, kamu jangan cerita lagi pada orang. Biar aku yang panggil orang, kemudian lepas pada tersebut, kamu cerita balik pada orang ramai. Aku yakin tak ada seorang pun yang percaya apa yang kamu sebut tadi. Ni Abu Lahab panggil orang. Bermula panggil orang tu, cari semua di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Cari Abu Bakar, bagi tahu pada Abu Bakar. Abu Bakar datang, dengar apa yang Muhammad nak cerita. Abu Bakar tanya apa dia? Semalam kawan kamu tu, dia boleh sebut dia telah diisrakan. Semalam dia cerita dia telah dimi'rajkan. Lalu ditanya terus, apa dia Isra', apa dia Mi'raj? Abu Lahab cerita balik. Bila cerita balik perkara yang berlaku ni sebut, Abu Bakar sebut terus, sadaqta ya Rasulullah, benar apa yang kamu sebut wahai Rasulullah. Sebut demikian, yang digelarkan Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq. Tuan-tuan pun tahu cerita yang berlaku ini, yang menyebabkan dapat gelaran. Terkejut Abu Lahab, dia ingat ke Rasulullah, dia ingat ke Abu Bakar akan lawan cerita ni. Tak, Abu Bakar sebut, benar apa yang kamu sebut itu Rasulullah. Datang Abu Lahab ni panggil orang, datang, dengar dulu. Dia kata, kamu dengar sendiri daripada Muhammad akan cerita balik peristiwa yang berlaku tersebut. Nak sebutnya gambaran berianya ni, Abu Lahab sendiri panggil orang, tak halang pula tu, tak ceramah dia panggil. Abu Lahab pun tak halang. Nak sebutnya suruh pula cerita. Yang peliknya, cerita panggil orang supaya dengar ceramah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kepelik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kan, orang kafir jemput tuan-tuan untuk mendengar ceramah orang Islam, mesti tuan-tuan pengsan. Mesti kita terkejut. Tapi yang berlaku pada Rasulullah ni, di mana Rasulullah dipanggil dan dijemput oleh siapa? Yang menjemputnya ialah yang disebut dengan Abu Lahab. Panggil orang, semua dengar Muhammad cerita. Lalu Rasulullah bila dikumpulkan saja, bila kumpul ni, Rasulullah mula cerita, semalam aku diisrakan, semalam aku dimi'rajkan. Bila cerita Rasulullah cerita tu, lepas pada Rasulullah sebut je, bingkah bangun terus. Orang kafir sebut terus, dia kata, kazzabta ya Muhammad, pembohong kamu Muhammad. Ada ke peristiwa ni boleh berlaku pada kamu? Orang kafir sebut. Abu Bakar bangun terus, sadaqta ya Rasulullah, benar apa yang berlaku pada kamu ya Rasulullah. Kemudian yang jadi masalahnya, kumpulan yang tiga diam terus. Yang ni disebut bahaya, kumpulan yang tiga diam terus. Bila Rasulullah cerita begitu, tiba-tiba dia diam. Lepas pada habis je, dia ingkar bangun. Dia sebut terus Muhammad, dia sebut. Ya tuan-tuan, masuk ke dalam sikit. Sian pada jemaah kat luar, main-main ke depan, tak batal semayang kat depan. Main-main ke depan sikit, bagi peluang pada sahabat-sahabat yang baru sampai. Nak sebutnya, bila sebut saja begitu, bila bangun kumpulan yang tiga ni, yang kafir tu, dia lawan terus. Dia kata, Muhammad, dia kata, bohong, kamu cakap bohong Muhammad. Mana mungkin kamu boleh berlaku peristiwa demikian? Tak kisahlah yang kafir sebut. Kumpulan yang tiga ni, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut saja begitu, dia diam. Lama-lama disebut. Kumpulan yang tiga ni, dia bingkar bangun. Dia kata, Muhammad, sebenarnya, dia kata, sebelum daripada ini kami beriman dengan apa yang kamu bawa. Tapi bila kamu cerita peristiwa ini, kami tak percaya Muhammad. Mulai daripada sekarang, kami keluar daripada Islam. Sebab keluar daripada Islam. Peristiwa Isra' Mi'raj ini menjadikan seorang tersebut sama ada dia semakin kukuh dengan Islam ataupun dia menjadi kufur dengan Islam. Dia sebab mulai sekarang aku keluar daripada Islam, kecuali kamu boleh buktikan pada kami peristiwa yang berlaku tersebut. Rasulullah diam. Rasulullah tanya balik,
Apa yang kamu nak suruh aku buktikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya mereka. Dia pun jawab, yang pertama, Muhammad, kamu buat 2 perkara ni pun cukuplah, Muhammad. Membuktikan kamu ni boleh buat ke tak boleh buat. Yang pertama, Muhammad, kamu tolong angkat kaki kanan kamu sebelah. Rasulullah angkat kaki kanan dia sebelah. Bila Rasulullah angkat kaki kanan sebelah tersebut, lalu dia sebut, yang kedua, Muhammad, kamu angkat kaki kiri kamu sebelah lagi. Buat Muhammad, aku nak tengok, kami nak tengok yang berlaku ni sendiri, kamu boleh tak terangkat kaki kamu? Rasulullah tentu tak boleh angkat dua-dua belah dalam satu masa. Tak percaya, cuba tuan-tuan buat, nak tengok. Berjaya ke tak berjaya kita angkat kaki dua-dua belah dalam satu masa. Dia kata, Muhammad, kalau 2 belah kaki pun kamu tak boleh angkat, bagaimana kamu boleh sampai pada Sidratul Muntaha? 2 belah kaki pun, di sudut logik pun kamu tak boleh angkat, bagaimana kamu boleh sampai pada Sidratul Muntaha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Rasulullah kata, kamu nak suruh yakin ke? Kamu nak percaya ke peristiwa yang berlaku? Tolong terangkan pada kami. Terangkan pada kami. Bagaimana yang peristiwa ini boleh berlaku? Rasulullah kata, senang kalau kamu nak terang. Kamu pergi rumah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar akan terangkan pada kamu. Suruh pergi rumah Sayyidina Umar. Dia pun pergi. Luruh benda terus. Pergi rumah Sayyidina Umar. Sampai di rumah Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tanya, Rasulullah suruh datang. Ya, Muhammad suruh datang. Terangkan pada kami tentang Isra' dan Mi'raj yang berlaku pada kami. Umar kata, Sayyidina Umar sebut, kalau begitu senang je. Sayyidina Umar kata, kamu duduk kat sini diam-diam. Jangan pergi ke mana. Sayyidina Umar masuk dalam rumah dia. Sayyidina Umar ambil pedang dia, keluar, pancung pada kawan tersebut. Bila kena pancung pada kawan tersebut, lalu sahabat ni, yang lain terkejut. Sahabat-sahabat sebut pada Umar, Umar, Rasulullah bukan suruh pancung pada dia, tapi Rasulullah suruh terangkan pada dia. Sayyidina Umar jawab, tu pancung kepala tu terang ke tu? Sayyidina Umar sebut demikian. Terkejut sahabat-sahabat jawab, Umar, Rasulullah bukan suruh pancung kepala dia, tapi Rasulullah suruh terangkan pada dia. Sayyidina Umar sebut apa dia? Sahabat-sahabat, tengok saja orang yang tak faham ni. Sayyidina Umar sebut, sahabat-sahabat, apabila Rasulullah terang pada dia tentang Isra' Mi'raj, dia tak faham. Dia datang jumpa dengan Umar untuk mendapatkan penerangan daripada Umar. Kalaulah Rasulullah terang pada dia, dia tak faham. Kalau Umar terang, lagi tak faham, kata Sayyidina Umar. Rasulullah terang pada dia pun dia tak faham. Kalau Umar terang, lagi tak faham. Umar tak reti nak terang pada orang. Yang Umar reti terang pada orang, dia katanya Sayyidina Umar. Nak gambarkan pada diri kita, bila sebut saja tentang Isra' Mi'raj ini, kita kena ingat satu benda yang perlu kita kuat dalam hidup kita orang mukmin ni, yang disebut dengan apa dia? Keyakinan terhadap Islam. Hidup ni, jangan kita ni semakin lama dengan Islam, semakin longgar terhadap Islam. Allah diajar, bila kita jadi orang mukmin, kita diajar supaya jaga yang pertama, tolong jaga yang disebut dengan keyakinan hidup. Hidup ni, jangan longgar keyakinan hidup kita dengan Islam. Hidup kita kena, dalam hidup kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan biarkan kamu mati, kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar seorang muslim dalam hidup kamu. Mengapa ayat ni keluar? Ulama-ulama sebut, kerana ramai di kalangan kita ni teranggap-anggap, walaupun kita dengan Islam, dalam hidup kita, ramai mana orang kita mempertikaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mempertikaikan Islam. Orang kita tak yakin dengan Islam. Jadi tak yakin dengan Islam ni satu penyakit yang besar dalam hidup di kalangan kita. Kita ni orang Islam, tapi tak yakin dengan Islam. Anda kepatut dipanggil demikian? Orang kita kata, tanya balik, Ustaz, kat mana kita tak yakin dengan Islam? Kat mana kami tak yakin dengan Islam? Banyak benda yang kita jadi tak yakin dengan Islam. Orang kita tak yakin dengan ekonomi Islam. Pergi ke bank, pegawai bank tanya, nak buat loan cara Islamik ke cara konvensional? Dia pun jawab balik. Dia tanya balik pegawai bank tersebut, mana yang untung? Dia tanya. Dia tanya lagi, mana yang untung? Padahal keyakinan dengan Islam ni menyebabkan diri dia ni, bila sebut Islam, aku terima macam ni. Jangan hidup kita ni lagi lama dengan Islam, lagi longgar, lagi longgar, lagi longgar. Allah, dia nak suruh sebelum kita menghadap depan Allah,
Di antara benda yang kamu kena jaga sangat ialah keyakinan, akidah kamu dengan Allah, dengan Islam ni jangan tergoncang dalam hidup. Orang kita tak yakin dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam orang kita tak yakin. Ramai mana orang kita tanya dia, tak hantar anak menghafal Quran ke? Dia jawab balik, ada masa depan ke? Orang kita jawab demikian. Dia tak yakin dengan pendidikan Islam. Padahal dalam hidup ni, kalau kita tanya balik, masa depan yang kamu nampak tu nampak macam mana masa depan? Kalau kita tanya dia, masa depan ni, kalau kita menghafal Quran, nak kerja apa? Dia tanya demikian. Nak buat apa pada masa yang akan datang? Kita jawab balik. Habis tu, orang yang menganggur tu semua menghafal Quran ke? Kita tanya. Yang menganggur tu, yang tak kerja tu, kerana menghafal Quran ke? Bukan kerana tersebut. Hidup kita, orang kita tak, kita nak sebut, hidup ni, pendidikan, biar pendidikan Islam. Dalam hidup kita dididik dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadis kan bayangkan dalam hidup kita kan, yang kita belajar, kita tanya balik, habis tu kamu nak hantar anak ke mana? Dia jawab, saya lebih rela hantar anak saya ke sekolah sekular dibandingkan dengan sekolah agama. Dia tak nak hantar anak ke sekolah agama. Orang tanya dia, kenapa? Dia kata, saya nampak masa depan hidup. Kita tanya balik, anak-anak kita yang belajar di sekolah sekular ni, sekolah biasa ni, sekolah menengah biasa ni, bila dia habis belajar, dia guna tak benda yang dia belajar tadi? Kebanyakan ilmu yang dia belajar tersebut, dia tak guna-guna pun lepas pada dia habis belajar. Kita ambil contoh belajar sejarah lah. Dalam hidup kita kan, kita menghafal sejarah para miswara dahulu. Ingat sejarah para miswara. Bila habis dia belajar, tak guna-guna pun para miswara tersebut. Yang kita guna uping-iping je sekarang dalam hidup kita. Yang kena guna, kita tak belajar. Yang kena guna apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, ramai mana orang kita tak boleh baca Quran. Orang kita ramai mana di kalangan kita ni yang hidup dia tak hafal pun Quran. Nak baca Quran pun tak boleh. Nak hafal Quran pun tak boleh dalam hidup mereka sebut. Ramai mana di kalangan kita baca Fatihah pun tak betul. Baca Fatihah, kita suruh baca Fatihah di kalangan kita. Ramai mana tak betul bacaan. Macam mana solat dia? Bila Fatihah dia tak betul dalam hidup dia ni sendiri. Nak sebutnya gambaran orang kita tak yakin dalam hidup kita ni yang namakan dengan pendidikan Islam. Tu tak cerita lagi tentang politik Islam. Cerita politik Islam, orang kita jawab, Ustaz, politik suku, agama suku lah dia sebut. Ustaz jangan sebut-sebut politik-politik. Kita jawab balik, kalau begitu orang yang terlibat dengan politik tak ada dosa pahala ke? Orang yang terlibat dengan politik ni tak ada dosa pahala. Kita kena asing dalam hidup mereka semua. Habis tu Rasulullah merintah Madinah. Bagaimana Rasulullah merintah Madinah kalau Rasulullah tak guna politik Islam? Bagaimana sahabat-sahabat membuka kota Konstantinopel? Bagaimana yang dibuka, yang disebut dengan bagaimana Tariq bin Ziyad membuka Selat Gibraltar tersebut? Bagaimana kejayaan umat Islam sebelum daripada ini? Mereka guna apa kalau mereka tak guna politik Islam? Kalau kita tak berjaya menguasai politik Islam, maka orang bukan Islam akan menguasai kita. Itu kaedah dalam hidup. Kalau kita tak ada politik Islam, siapa yang kita masuk? Orang bukan Islam yang masuk. Bila masuk politik yang bukan Islam, lagi rosak dalam hidup kita. Ini keadaan yang kita kena faham pada diri kita. Ada orang kata, apa kaitan dengan politik Ustaz? Ni kaitan bila roh kita dekat nak mati. Roh ni sampai di halqum tuan-tuan. Bila dekat nak meninggal dunia, Rasulullah cerita terus, syaitan menyamar menjadi arwah ayah kita. Sebiji muka arwah ayah kita. Dia sebut terus, anakku, jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Abah. Abah mati dalam Yahudi. Kalau kamu nak selamat, kamu mati dalam Yahudi. Kemudian kita cuba mengucap juga, syaitan sebiji menyamar menjadi arwah ibu kita. Sambil goyangkan buah dada ni, anakku, ni dada ni pernah menyusukan kamu. Kamu jangan mati dalam Islam. Kamu matilah bersama dengan ibu. Umi pernah membesarkan kamu dengan dada ini. Susu ni pernah menyusukan kamu. Anakku, jangan mati dalam Islam. Mati bersama dengan Umi mati dalam Kristian. Disebut demikian. Tapi syaitan parik bunta ni tuan-tuan. Syaitan parik bunta ni tak sebut matilah dalam Yahudi. Tak sebut.
Orang tarik bunta tak pernah kenal pun Yahudi. Syaitan tarik bunta ni, dia tak sebut matilah dalam Kristian. Kita tak rapat pun dengan orang Kristian. Tapi tuan-tuan tunggu. Bila tuan-tuan dekat nak meninggal dunia nanti, syaitan tarik bunta ni, dia menyamar menjadi arwah ayah kita. Dia sebut terus, anakku, jangan mati dalam Islam, tapi mati bersama dengan Abah. Abah mati dalam Islam liberal, dia sebut demikian. Abah mati dalam Islam nasionalis. Abah mati dalam Islam sekularis. Kita dengar Islam juga ni, mati je lah, kita sebut demikian. Lama-lama akhirnya orang kita mati dalam keadaan yang bukan Islam. Kerana keyakinan terhadap Islam yang menjadi longgar. Satu Rasulullah pesan, apabila sahabat datang jumpa dengan Rasulullah, sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami nak lalui dalam hidup kami pada masa yang mendatang nanti? Di saat keyakinan kami digoncang, ya Rasulullah. Rasulullah jawab terus, tiap-tiap pagi mulut kamu baca, raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ni mulut-mulut kita ni jangan berhenti sebut raditu billahi rabbah. Aku hanya terima redha dalam hidup aku ni, Allah Rabb aku. Wa bil islami dinah, Islam tu sebagai satu cara hidup aku. Islam ni dia bukan agama, tetapi dia way of life. Dia satu cara hidup dalam hidup ni. Jangan kita faham Islam ni macam agama-agama lain. Tak. Islam ni semua sudut dalam hidup kita terlibat dengan agama. Tak ada satu sudut pun yang tidak diajar dalam agama. Masuk tandas ada agama. Kemudian keluar tandas ada agama. Pergi ke pasar ada agama. Kemudian berkeluarga ada agama. Semua hidup kita start daripada kita bangun tidur sampai kita tidur balik, semua dengan agama. Agama tu apa dia? Agama tu yang disebut dengan Islam ataupun dinul hayah, satu cara hidup dalam kehidupan kita ini semua. Allah dia jadikan peristiwa Isra' Mi'raj ini untuk mengukuhkan keyakinan hidup. Nak suruh jadi macam Abu Bakar As-Siddiq. Islam ni bukan hanya sekadar disebut di bibir, bukan hanya kita lafaz begitu saja, tapi kamu tunjuk dalam kehidupan kamu. Tunjuk bagaikan sahabat-sahabat Rasulullah.